Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi hari ini kita akan menyambung perbincangan kita masih lagi dalam subtopik 8.2 iaitu kesan daya. Hari ini kita akan membincangkan tentang tekanan. So pada pelajaran yang lepas kita telah pun belajar tentang daya dan kita tahu bahawa daya ni ialah tarikan dan juga tolakan yang kita kenakan ke atas sesuatu objek. Tapi kadang-kala ada daya besar yang dikenakan ke atas objek yang kecil macam tak beri apa-apa kesan ke atas objek itu. Okey, jom kita tengok contoh dua gambar ni. Okey, anda semua boleh merujuk pada buku teks masing-masing pada muka surat 187. Okey. Okey, jadi sekiranya kita menggunakan daya yang sama, okey, katakanlah daya yang kita guna di sini adalah 5 Newton untuk menekan satu paku tekan, okey, dan juga sekeping duit shilling. Okay, dan kita dapati bahawa paku tekan ini tadi akan tenggelam ke dalam papan. Manakala duit shilling yang ditekan menggunakan daya yang sama, tidak ada apa-apa yang berlaku. Okey, jadi kenapa perkara ini berlaku? Kenapa apabila menggunakan daya yang sama, terdapat perbezaan pada paku tekan dan juga duit shilling? Paku tekan boleh tenggelam dalam papan, tapi kenapa tidak duit shilling? Okey, so dekat sini, okey, dapat dijelaskan bahawa sesuatu daya, sesuatu daya yang bertindak ke atas sesuatu permukaan, dia akan bergantung kepada keluasan permukaan berkenaan. Okey. So, untuk lebih faham, kita tengok dekat gambar ni lagi sekali. Kalau kita guna paku tekan dekat sini, kita perhatikan pada hujung paku tekan ni, okey, keluasan paku tekan yang bersentuh dengan papan ni adalah lebih kecil. Okey, luas permukaannya lebih kecil. Jika kita nak bandingkan dengan luas permukaan duit shilling yang bersentuhan dengan papan, okey, luas permukaannya jauh lebih besar. Maka apabila daya yang sama dikenakan ke atas dua objek yang berbeza luas permukaan ini, dan kita dapati bahawa akan terhasillah tekanan. Maka tekanan yang dihasilkan oleh paku tekan ke atas papan adalah lebih besar kerana permukaan yang bersentuhnya adalah lebih kecil berbanding dengan tekanan yang dihasilkan oleh duit shilling kerana luas permukaannya adalah lebih besar. Okey, maka kita boleh buat takrifan di sini. Tekanan ni bermaksud daya per unit luas permukaannya, di mana arah daya yang dikenakan adalah berserenjang dengan luas permukaan. Maka kita boleh rumuskan tekanan sama dengan daya dibahagikan dengan luas permukaan dalam unit meter persegi. So unit bagi tekanan ialah Pascal, okey, dan 1 Pascal bersamaan dengan 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi. Okey, jadi kita faham kat sini daya yang bertindak ke atas suatu permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan satu tekanan yang lebih besar, manakala daya yang sama jika bertindak ke atas permukaan yang lebih besar akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Okey, seperti yang kita tengok pada paku tekan dan duit shilling sebentar tadi. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita akan melihat kepada aplikasi tekanan dalam kehidupan harian. Contoh macam gambar ini, mengapakah kepingan logam pada kasut peluncur nipis? So, ini kepingan logam dimasukkan. Kerana ia akan membolehkan peluncur ini tadi meluncur di atas ais dengan lebih mudah kerana tekanan dikenakan tekanan dikenakan oleh kepingan logam tu pada permukaan ais, seolah-olah kita macam nak membelah ais tu. So kita akan meluncur dengan lebih mudah lah. Okey, dan mengapakah mata kapak nipis? Okey, mata kapak ni dia nipis supaya tekanan yang lebih besar dikenakan pada objek yang kita nak potong tadi. Jadi kita dapat memotong dengan lebih mudah. Sekiranya mata kapak ni besar, tebal, jadi luas permukaannya tadi adalah lebih besar, maka tekanan yang dikenakan akan jadi kecil lah. Jadi objek akan jadi lebih susah untuk dipotong. Okey, kemudian mengapakah traktor mempunyai tayar yang besar dan lebar? Okey, ini supaya traktor yang berat ini tidak akan tenggelam ataupun tersekat dalam tanah.
Okey, apakah tujuan paku pada tapak kasut bola sepak? So, paku ataupun sepat yang ada pada kasut bola sepak ni membolehkan cengkaman dilakukan pada tanah dan mengelakkan pemain daripada tergelincir. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada tekanan gas. Okey, apabila kita tiup belon, sebenarnya berlaku tekanan udara, wujudnya tekanan udara dalam belon. Tekanan udara ni datangnya daripada zarah-zarah gas, molekul-molekul udara yang ada dalam belon ni tadi. Dia akan berlanggar, dia akan bergerak secara bebas dan melanggar dinding belon ni dari dalam dan mewujudkan satu tekanan iaitu tekanan udara. Tapi bila kita, belon ni akan mengembang. Tapi bila kita lepaskan, udara dilepaskan, maka tekanan atmosfera tadi akan menekan belon tu tadi daripada luar dan belon akan mengempis. Jadi kita faham kat sini. Teori kinetik gas, dia memberitahu kita bahawa molekul udara ni dia bergerak secara bebas dan dia berlanggar pada dinding bekasnya. Ni macam ni kita ada satu bekas yang tertutup. Kat dalam ni ada molekul-molekul gas ataupun zarah-zarah udara ni tadi. Dia akan bergerak secara bebas dan dia akan melanggar dinding bekas. So pelanggaran ini, kekerapan pelanggaran ini tadi akan menghasilkan satu daya tolakan yang kita kenali sebagai tekanan udara. Okey, contoh kat sini, ini adalah satu eksperimen, aktiviti mudah yang anda boleh buat. Ikut saja seperti arahan. Ambil satu gelas, isi penuh dengan air, ambil satu cupboard dan terlangkupkan begini dan anda akan dapati bahawa tiada air yang mengalir keluar dan cupboard ini seolah-olah seperti melekat pada mulut gelas. Kemudian kita akan tengok juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. So kat sini kita tengok ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu faktor isi padu dan juga suhu. Jadi kalau kita ada satu bekas yang tertutup dan kita cuba untuk mampatkan bekas tu tadi, kita akan dapati bahawa isi padu bekas tu tadi akan berkurang. Macam contoh macam dalam gambar ni, isi padu bekas lebih besar, maka tekanan adalah lebih rendah. Tapi bila kita mampatkan bekas ni tadi, kita kenakan daya, kita tolak omboh, isi padu bekas telah berkurang sebab kita dah mampatkan. Maka zarah udara yang ada di dalam bekas ni tadi akan berlanggar dengan lebih kerap dengan dinding bekas. Dan pelanggaran yang lebih kerap ini akan meningkatkan tekanan udara. So kat sini bacaan tolok bordernya telah menjadi 9 kilopascal. Kemudian kita tengok faktor suhu. Apabila suhu dalam bekas tertutup bertambah, zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Kat sini kalau kita tengok dekat sini kita ada satu bekas yang tertutup. Pada suhu yang biasa, tekanan udara adalah rendah ataupun biasa. Tapi kalau kita tambahkan suhu, kita berikan dia tenaga haba kepada zarah udara, maka zarah udara ni akan melanggar dinding bekas dengan lebih kerap kerana dia telah mendapat lebih tenaga. So pelanggaran yang lebih kerap ini tadi dengan daya yang lebih kuat akan menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. So kita faham semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan zarah udara. So bila gerakan zarah udara tu semakin cepat, dan suhu semakin tinggi, pergerakan zarah udara semakin cepat, maka tekanan udara pun akan meningkat. Tekanan udara akan meningkat. So kita faham kat sini ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu pertama adalah isi padunya dan yang kedua adalah suhu. Kemudian kita tengok kepada tekanan atmosfera yang turut juga berkait rapat dengan tekanan udara. Macam contoh, kita minum air kotak macam ni. Bila kita sedut minuman tu, tiba-tiba kita dapati kotak minuman tu akan jadi kemik dengan sendirinya. So, kenapa jadi kemik begitu? Sebab waktu kita sedut minuman tu, so ruang dalam kotak tu telah jadi separa vacuum. Sebab bila kita dah sedut minuman, maka dia dah jadi separa vacuum lah. Tekanan udara dah jadi rendah dekat dalam kotak ni menyebabkan tekanan atmosfera yang lebih tinggi dekat luar ni akan memberikan tekanan menolak kotak tu tadi dari semua arah menyebabkan kotak minuman ini tadi menjadi kemik. So tekanan ini, tekanan yang berada di luar kotak tu tadi adalah tekanan atmosfera. Jelas? So bilakah kita gunakan tekanan udara dalam kehidupan kita? Banyak contoh kat sini. Saya mungkin ambil satu dua saja. Contohnya penggunaan pam sedut. Guna untuk apa? Untuk baiki sinki yang tersumbat. So bila kita tolakkan pam sedut tu,
sebenarnya kita telah mewujudkan satu tekanan udara yang rendah. Dan bila kita tarik pelepam sedut tu, maka tekanan udara yang tinggi dalam salur paip tu akan menolak kotoran tu tadi. So pergerakan kotoran tu tadi akan menyebabkan sinki kita tidak lagi tersumbat. Okey, kemudian kita ada juga penyedut minuman. So bila kita sedut minuman, kita telah mewujudkan tekanan udara yang rendah. Tekanan yang rendah dalam straw kita tadi, penyedut minuman tadi. So tekanan atmosfera yang tinggi di luar akan menolak air. Akan memaksa air itu untuk masuk ke dalam straw kita. Lagi kita juga ada penggunaan sifon. So kita boleh kosongkan air yang ada dalam tank ni, dalam tangki ni dengan mudah dengan hanya menggunakan sifon, yang dipenuhkan dengan air. Kemudian kita pastikan satu hujungnya lebih rendah berbanding hujung satu lagi yang diletakkan dalam akuarium tu tadi. Maka apa yang berlaku, air akan mengalir keluar kerana ditarik oleh graviti. So dekat dalam ni akan tekanan udara dekat dalam tiup ni akan jadi rendah. Dan dia akan mengakibatkan tekanan atmosfera yang lebih kuat, menolak air dan memaksa air itu untuk memasuki sifon, sehinggalah air akan mengalir keluar dan sehinggalah air dalam akuarium ni habis mengalir keluar, dan dia mengalir secara berterusanlah sampai air itu habis. Lagi kita juga ada pelbagai lagi lah aplikasi konsep tekanan udara seperti picagari, hampir sama macam straw tadi, dan juga pembasih vacuum. Dan ini biasa juga berlaku pada kehidupan seharian kita. Contoh kalau kita ada susu pekat, kita tuang susu pekat tu, kalau kita tebuk satu lubang saja, dia akan jadi susah untuk mengalir keluar. So kalau nak lebih mudah, kita tebuk satu lagi lubang kecil supaya tekanan udara yang berada di luar tin dan juga dekat dalam tin ni akan menolak susu tu untuk keluar, dan susu akan mengalir dengan lebih mudah lah. Dibantu juga dengan tarikan graviti. Lagi perkaitan altitude dengan tekanan atmosfera. So kalau kita tengok pada gambar ni, kalau kita berada pada altitude yang tinggi, tekanan udara, tekanan atmosfera adalah lebih rendah. So kalau kita berada pada altitude yang rendah, macam contoh kat sini dia ada kat kaki gunung pada paras laut, maka tekanan atmosferanya adalah lebih tinggi. Itu menjelaskan bahawa kenapa bila kita panjat gunung, kita akan jadi sukar untuk bernafas kerana tekanan udara di situ adalah lebih rendah. Tekanan atmosferanya adalah lebih rendah. Kemudian kita tengok juga muka surat berapa ni? 197. Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair. So bagi seseorang penyelam macam dalam gambar ni, badan penyelam ni dia akan mengalami tekanan. Sebab apa? Kerana air laut ni dia ada berat. Jadi berat air laut ni akan bertindak ke atas badan penyelam ni, menyebabkan penyelam ni akan merasakan tekanan lah. Jadi adakah mungkin untuk penyelam itu menyelam jauh ke dasar laut? Ataupun tekanan cecair tadi akan beri kesan kepada penyelam tadi. So kalau kita tengok dekat sini, kesan kedalaman cecair, kesan kedalaman terhadap tekanan cecair dalam kehidupan kita. Macam contoh bila kita bina empangan, dinding empangan tu kita tak bina dia sama tebal, kita bina pada bahagian bawah tu adalah lebih tebal. Sebab apa? Sebab semakin dalam kedalaman cecair itu tadi, maka tekanannya adalah makin tinggi. Jadi kita bina dinding tu lebih tebal supaya dia boleh menahan tekanan yang tinggi pada kawasan air yang dalam. Berbanding dengan pada kat sini, dindingnya adalah lebih nipis kerana tekanannya lebih rendah. Sama juga dengan penyelam. So kalau penyelam dia kena pakai peralatan khas lah untuk menahan tekanan air yang tinggi pada badan dia. Dan untuk kapal selam, badan kapal selam ni diperbuat daripada bahan yang kuat. Bahan yang boleh menahan tekanan air supaya kapal selam ini tidak kemik lah bila berada pada kedalaman air yang dalam. Sebab kita tahu bila air tu semakin dia dalam, tekanan air akan jadi semakin tinggi. So anda boleh cuba buat eksperimen ini di mana anda ambil satu botol dan tebuk 3 lubang. Boleh tandakanlah lubang tu. Kemudian selotipkan dulu lubang tu, isikan dengan air dan dengan secara serentak alihkan selotip tu dan perhatikan pada arah pancutan air, jarak pancutan air. So pancutan air yang manakah yang lebih jauh? So jawapannya adalah C sebab dia paling bawah, dia paling dalam dan tekanannya adalah paling tinggi. Selamat belajar.